Penyokong Vietnam perlihatkan adab dan budaya mereka walaupun di belasah Malaysia di Bukit Jalil. Ya, walaupun pasukan kebangsaan mereka kalah teruk malam itu, namun mereka telah menunjukkan adab yang baik di mana mereka mengutip sampah yang ada di sekitar tempat duduk mereka. Sebelum Harimau Melaya membantai Vietnam malam tadi, hype perlawanan ini memang luar biasa. Dari awal memang orang ramai dah penuhi stadium. Satu keputusan yang sangat besar untuk skuad Harimau Melaya, satu persembahan berkelas dunia. Malah ia dijangka melonjakkan kedudukan skuad negara dalam ranking FIFA, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa. Memang lain macam punya level lah Malaysia. Dia dah upgrade lah. Semalam netizen Malaysia tidur. Bunyilah indah-indah belaka. Alamak. Dahsyat. Macam mana Konoha semalam tidur? Orang tidur mesti macam ni kan? Alhamdulillah, terima kasih dekat Indonesia dah approve player-player warisan kita. Thank you Indonesia. Sebab dia orang kena approve dulu baru FIFA boleh. Hai teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Ria Oktorina. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang keren banget dan patut kita contoh bareng-bareng. Jadi, baru-baru ini kan Malaysia berhasil menang telak lawan Vietnam dengan skor 4-0. Tapi, di balik hasil pertandingan yang bikin heboh itu, ada satu hal yang menurut aku jauh lebih keren dan layak jadi sorotan. Ada para penyokong atau supporter dari kedua negara ini. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Penyokong Vietnam perlihatkan adab dan budaya mereka walaupun di belasah Malaysia di Bukit Jalil. Di sebalik kegembiraan kita menang ke atas Vietnam tempoh hari, ada cerita yang menarik tentang penyokong Vietnam. Ya, walaupun pasukan kebangsaan mereka kalah teruk malam itu, namun mereka telah menunjukkan adab yang baik di mana mereka mengutip sampah yang ada di sekitar tempat duduk mereka. Perkara ini juga sering dilakukan oleh fans Jepun ketika Piala Dunia dahulu. Ini perlu dicontohi oleh penyokong Harimau Malaya jika kita bertandang ke Vietnam awal tahun hadapan. Sebelum Harimau Melaya membantai Vietnam malam tadi, hype perlawanan ini memang luar biasa. Dari awal memang orang ramai dah penuhi stadium.
Masuk je ke gate C semalam, saya terus nampak orang sebut Puma Activation Booth. Banyak aktiviti kat sana. Siap ada yang dapat hadiah lagi. Sebelum perlawanan bermula, dia punya atmosphere tu dah start meremang. Cantik tak tipu UM gang? First half kedudukan terikat 0-0. Pada minit 49, Harimau Melaya berjaya mencetak jaringan pertama dan suasana di stadium terus bertukar. Walaupun malam tak di stadium memang ramai orang dah panas, jersey Malaysia daripada Puma ni memang nice. Peluh korang memang cepat je kering. Perlawanan berakhir dengan 4-0. Satu keputusan yang sangat besar untuk skuad Harimau Melaya. Satu persembahan berkelas dunia. Kemenangan besar 4-0 ke atas Vietnam malam tadi bukan saja meletakkan Malaysia di tangga teratas kumpulan F kelayakan Piala Asia. Malah ia dijangka melonjakkan kedudukan skuad negara dalam ranking FIFA, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa. Berdasarkan pengiraan di laman footballranking.com, Malaysia dijangka naik 5 anak tangga, iaitu daripada kedudukan ke-131 kepada 126 dunia. Kemenangan pertama dalam tempoh 11 tahun itu membolehkan Malaysia mengumpul 13.99 mata, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 1135.54 mata. Bagaimanapun, kedudukan rasmi semua pasukan dalam ranking dunia hanya akan disahkan selepas kemaskini terbaru FIFA. Sekiranya perkiraan itu tepat, ia akan menjadi kedudukan terbaik skuad Harimau Melaya dalam tempoh 19 tahun. Ini kerana Harimau Melaya pernah berada di ranking ke-124 dunia pada 2006. Kalau aku tengok Malaysia dengan Vietnam semalam punya game, memang lain macam punya level lah Malaysia. Dia dah upgrade lah. Mencilah macam ni Malaysia dah 4-0. Dah terror lah tu. Semalam Malaysia bantai Vietnam 4-0. Kelayakan Piala Asia. Semalam netizen Malaysia tidur. Inilah indah-indah belaka. Alamak. Best shoot. Macam mana Konoha semalam tidur? Korang tidur mesti macam ni kan? Tadi kita dapat berita baik, 5 player abroad tu dah approve. Macam mana korang rasa dia boleh tambah kekuatan kita? Okay, first kali Alhamdulillah, terima kasih dekat Indonesia dah approve player-player warisan kita. Tengok Indonesia. Sebab dia orang kena approve dulu baru FIFA boleh. Tapi kalau Mari tadi dia ambil yang bola tu. Ambil ayam kau curi dia. Empat kosong nak tengok dia punya skor, Dia skor lah. Dan juga bukan 4. Lancar. Dah orang tadi berapa? Untuk melengkapkan terus malam yang cukup indah di Bukit Jalil ini. Dia ni juga Tapi kalau kita lihat di sini antara negara ini Dos Santos, kawasannya Rufus cantik dia tu lah. Siapa bagi Arif Aiman balik ah? Arif Aiman bagi? Kan Aiman dah keluar. Oh dah keluar. Alamak ingat Arif Aiman. pasti. Yang ke sebelah kiri untuk disudahkan oleh Bapak Eko. Macam sama dua yang bocor. 10 years we can win no in Malaysia. Yang dia menyempurnakan. Dalam banyak apa Malaysia? Banyak ni je lagi Malaysia nak skor pergi 2 kali ada 2 macam penonton masalah yang ada masalah dan ada banyak sebenarnya. Tu time ada satu player tu tak apa dah improve kot. Dia sepak kena tiang. And satu lagi air maruan tapi tak lepas. Naik ke atas palang. Benda tu macam
nak kata silly mistake tu tak, maybe tak ada luck lagi kot. So maybe second half Malaysia akan score.
Bombardilo Crocodilo versus Tung Tung Sahur versus Ballerino Cappuccino. Let's see. Tung 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 Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan Kau tengok apa budak? Tengok apa? Tengok bola. Kau tengok ni. Baik kau tengok sini live gila. Ya juga. Makan.
Penang pada Malaysia dapat skor 4 gol dalam second half. 4 gol So result dia adalah 4-0 guys. 4-0. Yang skor saya tak ingat lah. Tapi Hogaldo ada skor. Lepas tu siapa lagi yang skor? Ryan Cool. Lepas tu Nasib baik 4 kau tambah 2 jadi 6 6-0 sama dengan Okay guys, so Alhamdulillah lah, tahniah buat main-main Harimau Malaya berjaya untuk menang. Tak sia-sia main pada jauh 9 menjibat tak sia-sia main. Jadi, pas laga Malaysia lawan Vietnam kemarin, ada satu momen yang bikin banyak orang kagum. Saat lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan sebelum kick-off, seluruh penyokong Malaysia berdiri dengan penuh hormat. Bukan cuma pas lagu negaranya sendiri, tapi juga pas lagu kebangsaan Vietnam dinyanyikan. Nggak ada yang duduk santai atau cuek, semua berdiri, tanda mereka benar-benar respect sama negara lawan. Ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar bentuk penghargaan yang luar biasa. Bayangin, di stadion yang begitu ramai, ribuan orang serentak berdiri buat menghargai lagu negara lawan. Salut banget. Nah, gak cuma itu. Selepas pertandingan, giliran penyokong Vietnam yang jadi sorotan. Meskipun tim mereka kalah telak, mereka tetap menunjukkan adab yang luar biasa. Para penyokong Vietnam dengan kompak bareng-bareng mengutip sampah yang berserakan di area stadion Bukit Jalil. Mereka gak marah-marah, gak nyalahin siapa-siapa, malah sibuk bersihin stadion. Padahal mereka datang sebagai tamu, tapi rasa tanggung jawab mereka soal kebersihan tuh tinggi banget. Ini jadi contoh nyata gimana supporter sejati itu bukan cuma dukung timnya, tapi juga jaga sikap dan lingkungan. Dari pertandingan ini, kita bisa ambil banyak pelajaran penting. Kalau kita nonton bola, dukung tim kesayangan kita, jangan lupa untuk tetap jaga adab dan respek sama lawan. Ingat, rivalitas di lapangan itu hal biasa, tapi di luar lapangan kita semua saudara harus saling menghormati dan jaga kebersamaan. Semoga apa yang ditunjukkan oleh penyokong Malaysia dan Vietnam ini bisa jadi inspirasi buat kita semua biar makin bijak dan santun saat nonton bola. Yuk, kita tunjukkan kalau supporter Indonesia juga punya adab yang gak kalah keren. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.